Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor. Baik, sebelum saya memulakan video, saya ingin memperkenalkan nama saya. Saya Muhammad Syafiq bin Saidun Azhar, memegang nombor matrik D20202096922. Baik, pada video kali ini saya akan membentangkan tentang tugasan kumpulan saya yang dilakukan berkaitan dengan tajuk Sosioekonomi Masyarakat Melayu di daerah Hilir Perak dari tahun 1900 sehingga 1957. Baik, untuk pengenalan, sebelum saya sentuh berkaitan sosioekonomi, saya ingin menyentuh berkaitan sejarah Perak itu sendiri. Baik, Perak ini sebenarnya membawa maksud silver ataupun dalam bahasa Inggerisnya yang berkaitan dengan kehadiran biji timah di Perak. Ada pula yang mengatakan bahawa nama Perak ini juga berasal daripada warna ikan di air yang jernih yang berkilauan seperti perak. Air sekali, Darul Rizwan ini adalah kehormatan dalam bahasa Arab yang bermaksud tanah dan juga tempat kediaman yang bahagia. Dan seterusnya pada hari ini kita tengok Perak ataupun negeri Perak itu sendiri telah semakin maju dalam pelbagai aspek. Dan sebagaimana yang kita tengok, Ipoh telah menjadi ibu negeri Perak pada ketika ini. Baik, dalam menyentuh berkaitan daerah Hilir Perak, daerah Hilir Perak ini adalah terdiri daripada 6 mungkin, iaitu Teluk Intan ataupun pada tahun 1900 hingga 1957 itu adalah dikenali sebagai Teluk Anzon. Selain itu kita ada daerah Cangkat John, Sungai Manik, Langkap, Rungkap dan juga Cikos. Perak ini merupakan salah satu daripada 14 negeri yang ada di Malaysia dan ianya juga merupakan negeri yang kedua terbesar di semenanjung Malaysia selepas negeri Pahang. Baik, seterusnya saya ingin bercakap mengenai berkaitan dengan sosioekonomi. Perkataan sosioekonomi itu sendiri sebenarnya merupakan gabungan daripada dua perkataan, iaitu sosial dan juga ekonomi. Sosial ini pada umumnya merujuk kepada interaksi di antara manusia dalam sesuatu masyarakat dan lazimnya. Sosial juga ini digunakan secara berasingan daripada pihak politik dan juga ekonomi. Menurut Ko K. Kim, perkataan sosial ini adalah luas maksudnya. Oleh kerana sosial itu sendiri merujuk kepada hubungan manusia dengan manusia, maka ianya juga boleh merangkumi aspek-aspek politik dan juga ekonomi. Baik, seterusnya, dalam menceritakan tentang sosioekonomi masyarakat di Hilir Perak ni, suka saya ingin bercakap sebelum zaman penjajahan British, kegiatan ekonomi yang dijalankan di Hilir Perak ini adalah bersifat ekonomi yang dijalankan secara tradisional, yang mana ianya berasaskan ekonomi secara diri. Namun, kedatangan penjajah Inggeris telah membawa banyak perubahan kepada tanah Melayu, khususnya dalam sektor ekonomi, yang mana telah membentuk masyarakat Perak, yang mana kegiatan ekonomi tradisional yang pada asalnya berlaku di kawasan Hilir Perak itu telah berubah menjadi ekonomi komersial selepas kedatangan British di kawasan tersebut. Baik, oleh sebab itu, untuk video saya pada kali ini, saya akan membincangkan tentang perubahan sosioekonomi yang telah berlaku dalam masyarakat di Hilir Perak sebelum kedatangan penjajah British dan juga selepas kedatangannya ke tanah Melayu. Ini kerana perubahan aktiviti ekonomi yang sebelum ini tertumpu daripada ekonomi tradisional kepada ekonomi komersial terus memberi impak kepada masyarakat sosial di sekitar daerah Hilir Perak itu sehingga masa kini. Baik, sedikit saya ingin menyentuh tentang latar belakang di kawasan Hilir Perak, yang mana Hilir Perak ini merupakan salah sebuah daerah daripada 12 daerah di negeri Perak, yang mana kawasan di Hilir Perak ini meliputi pelbagai daerah dan juga pesisiran pantai dalam jarak 3 batu nautika ke laut, iaitu bersamaan ataupun selain itu daerah Hilir Perak ini juga terletak di selatan negeri Perak Darul Rizwan. Baik, seterusnya saya ingin menyentuh berkaitan keadaan sosioekonomi di kawasan Hilir Perak itu sebelum kedatangan kuasa British, iaitu semasa era tradisional, yang mana seperti negara-negara ataupun negeri-negeri lain di Malaysia, Perak ini juga pernah mengalami dua era yang berbeza, iaitu era tradisional dan juga era kolonial. Yang mana kita tengok perbezaan antara kedua-dua era ini telah mempengaruhi keadaan sosioekonomi Perak
sampai ke tahap yang tertentu, mana khususnya di kawasan Hilir Perak itu sendiri, yang mana daerah ini dikategorikan sebagai Hilir Perak. Antaranya adalah daerah-daerah seperti Bagan Datoh, Cangkat John, Durian Sebatang, Hutan Melintang, Lawu Kubang, Rungkup, Sungai Durian, Sungai Manik dan juga Teluk Bahru. Yang mana sosial ekonomi ini juga boleh dilihat kepada 3 perkara, iaitu sosial, politik, ekonomi. Yang mana ketiga-tiga ini berhubung kait di antara satu sama lain dan juga ianya dapat memberikan impak kepada sosial ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Baik, pertama kita tengok semasa zaman tradisional di kawasan Hilir Perak ni, kita tengok dari segi corak pemerintahan. Yang mana corak pemerintahan di negeri Perak, khususnya di kawasan Hilir Perak ini, selepas kedatangan pihak British mempunyai perbezaan dalam pelbagai aspek. Yang mana pada zaman tradisional, sebelum kedatangan British, organisasi politik di negeri Perak ini terdiri daripada 3 tingkatan, iaitu negeri, jajahan dan juga daerah dan juga kampung. Yang mana Sultan merupakan ataupun pemegang peranan yang amat besar sebagai ketua negeri, diikuti oleh pembesar-pembesar jajahan dan juga ketua-ketua kampung. Selain itu, kita juga dapat melihat kepada politik, sosial dan juga ekonomi dalam bentuk corak sosial ekonomi di kawasan tersebut, yang mana dalam sektor politik ianya boleh memberi kesan yang signifikan kepada perkembangan ekonomi masyarakat di Hilir Perak. Dapat kita lihat pada zaman tradisional, ianya agak terbatas kerana kurangnya pengawasan terhadap sistem ekonomi. Penting untuk kita memahami bahawa perubahan dalam pemerintahan dan juga struktur politik boleh mempunyai kesan yang besar pada aspek-aspek sosial ekonomi di suatu wilayah. Yang mana oleh sebab itu pentingnya hubungan antara politik, sosial dan juga ekonomi dalam membentuk sosial ekonomi di sebuah kawasan. Seterusnya, semasa zaman tradisional juga, sosial ekonomi masyarakat di Hilir Perak ni juga mengamalkan sistem ekonomi dan juga mengamalkan sistem barter. Yang mana pada zaman tradisional di kawasan Hilir Perak, terdapat ekonomi sara diri, di mana kebanyakan masyarakat setempat terutamanya dalam konteks pertanian melakukan aktiviti-aktiviti ekonomi untuk memenuhi keperluan sehari-hari ataupun memenuhi keperluan keluarga mereka sendiri. Selain daripada itu, pertanian seperti penanaman padi dan sejenisnya, ekonomi sara diri juga merangkumi pelombongan biji timah, pengumpulan hasil hutan, peternakan, penangkapan ikan dan sebagainya. Baik, dalam pada itu juga kita dapat lihat semasa era tradisional, sosial ekonomi masyarakat di kawasan Hilir Perak ni juga mengamalkan aktiviti penanaman padi, yang mana sebelum pemerintahan Inggeris dan juga zaman kolonial yang berlaku di kawasan Hilir Perak, penduduk Melayu menjalankan penanaman padi hanya untuk memenuhi keperluan mereka sendiri ataupun untuk memenuhi keperluan keluarga. Aktiviti penanaman padi yang dijalankan oleh masyarakat Melayu di sekitar Hilir Perak membolehkan mereka menjadi salah satu sumber ekonomi yang utama, yang mana masyarakat Hilir Perak ini amat bergantung kepada hasil tanaman ini. Bahkan hasil padi ini juga merupakan makanan yang utama bagi penduduk di daerah tersebut. Aktiviti penanaman padi ini juga telah dijalankan oleh orang Melayu di sekitar Hilir Perak, yang membolehkannya menjadi salah satu sumber ekonomi kepada penduduk. Selain itu, terdapat juga orang Jawa juga turut menanam padi di kawasan Bagan Datoh pada sekitar tahun 1891 sehingga 1892. Dalam pada itu, kita tengok manakala orang Tamil juga pada tahun 1889 diikuti oleh masyarakat Cina telah menanam padi di sekitar Teluk Anson dan juga Batak Rabik. Dalam pada itu, masyarakat di Hilir Perak ini juga bergantung pada hasil tanaman ini. Bahkan hasil padi ini merupakan makanan utama kepada penduduk di daerah tersebut. Selain Melayu, orang Bajar, Jawa, Tamil dan juga Cina juga terlibat dalam penanaman padi ini di kawasan Hilir Perak. Penanaman padi ini telah menjadi salah satu sumber ekonomi utama dan juga makanan pokok bagi penduduk di sekitar kawasan Hilir Perak. Selain daripada aktiviti pertanian, kita juga dapat melihat pada zaman tradisional di kawasan Hilir Perak ini juga menjalankan aktiviti pelombongan, iaitu pelombongan biji timah. Yang mana pelombongan biji timah ini telah berlangsung di negeri Perak sejak zaman dahulu dan negeri ini juga amat terkenal sekali dengan pelombongan biji timah. Yang mana pada awalnya aktivitas pelombongan biji timah ini menghadapi masalah termasuk anarki di negeri-negeri Melayu.
Masalah tersebut meliputi persengketaan tahta kerajaan, konflik antara pembesar-pembesar Melayu, pertikaian dan juga kongsi-kongsi gelap, dan pelanunan yang telah merugikan saudagar-saudagar. Masalah ini juga memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan dan menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan sektor pelamongan. Meskipun pada zaman itu mereka tidak memiliki teknologi moden seperti sekarang, mereka masih menjalankan pelamongan biji timah. Namun, hasil pelamongan mereka adalah tidak sebesar yang dicapai dengan bantuan peralatan teknologi moden yang telah digunakan masa kini. Ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat pelamongan pada zaman tradisional kurang produktif dibandingkan dengan kaedah pelamongan secara moden. Kita dah tengok keadaan sosioekonomi masyarakat Hilir Perak semasa zaman tradisional. Seterusnya saya ingin bercakap mengenai era kolonial. Kita nak tengok sosioekonomi masyarakat Melayu di kawasan Hilir Perak semasa era kolonial. Yang mana sejarah perluasan kuasa British di tanah Melayu khususnya melibatkan daerah Hilir Perak sememangnya berkait rapat dengan kolonial British. Kolonial ini secara umumnya merupakan pembentukan sebuah kolonial oleh kuasa kolonial yang lebih kuat, iaitu bentuk penjajahan yang menguasai dan juga mengambil kesempatan terhadap sebuah kerajaan yang lebih lemah. Baik, kita tengok pemerintahan daerah Hilir Perak pada zaman kolonial, yang mana penaklukan oleh kuasa-kuasa British di negeri Perak pada sekitar tahun 1874 telah menandakan awal dari era kolonial British di negeri ini, khususnya di daerah Hilir Perak yang berlangsung dari tahun 1874 sehingga 1957. Pada akhir abad ke-19, daerah Hilir Perak ini mengalami perkembangan yang agak pesat yang dicatat oleh Gubernur Sir Frederick Aloysius Well selama pertemuannya dengan Stephen Hilir Perak, iaitu Mr. Denison dan juga pembesar-pembesar Melayu. Seterusnya, kawasan seperti Teluk Anson di sekitar daerah Hilir Perak telah berkembang menjadi bandar yang makmur meskipun pada awalnya hanya dikelilingi hutan yang tebal. Selama era kolonial British, kehidupan masyarakat di Hilir Perak ini telah menjadi lebih sejahtera. Kedatangan pemerintahan kolonial Britain membawa banyak perubahan dan juga perkembangan dalam pelbagai sektor seperti pelabuhan, pertanian, komersial dan juga pada infrastruktur pengangkutan di kawasan daerah Hilir Perak. Dari segi penanaman, terdapat pelbagai penanaman baru telah diperkenalkan oleh pihak-pihak kolonial British yang mana telah memperkenalkan tanaman komersial yang telah menggantikan tanaman secara diri yang pada sebelumnya telah menjadi antara tanaman yang utamalah bagi masyarakat Melayu pada era tradisional. Baik, kita tengok perubahan dari segi aktiviti pertanian selepas kedatangan British yang telah memperkenalkan tanaman komersial. Antara tanaman-tanaman yang telah diperkenalkan oleh pihak British, yang pertamanya adalah tanaman getah, yang mana tanaman getah ini telah menjadi antara tanaman yang penting di Malaya setelah tanaman kopi yang diperkenalkan. Perkembangan terbesar dalam aktiviti peladangan getah terjadi di Perak dengan kawasan tanah yang amat luas. Daerah Hilir Perak ini juga ikut melakukan perkembangan ini dengan memiliki kawasan tanah yang amat luas dalam melakukan penanaman getah. Pemerintah British ini telah mendukung penanaman getah ini dan juga telah memperkenalkan pinjaman khusus kepada petani, terutamanya pengusaha ladang, dengan memberikan dana pinjaman peladang yang diperkenalkan untuk usaha mendukung pengusaha ladang komersial ini, termasuk dalam menanam getah. Hal ini telah mendorong perkembangan industri peladangan getah di daerah Hilir Perak. Selain daripada getah, kita juga dapat melihat penanaman kelapa sekitar tahun 1910, yang mana peladangan kelapa ini telah berkembang dan juga telah dikomersialkan di negeri-negeri Perak, khususnya berlaku di daerah Hilir Perak. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pembukaan kilang dan juga perusahaan besar di Singapura sekitar tahun 1890. Yang mana kita tengok peladangan kelapa yang dilakukan oleh syarikat konsesi British di Hilir Perak ini telah menyumbang sebanyak 30% dari jumlah penanaman kelapa di negeri-negeri Melayu bersekutu. Pemerintah kolonial British ini telah memberikan penekanan dan juga sokongan kepada penanaman kelapa kerana potensinya amat meluas. Baik, kita tengok selain daripada getah, kelapa, era kolonial British juga telah memperkenalkan penanaman kelapa sawit,
yang mana peladangan kelapa sawit di kawasan Hilir Perak telah menjadi antara penyumbang utama juga dalam pengeluaran kelapa sawit yang tertinggi di negeri Perak. Secara keseluruhannya, tanaman kelapa sawit ini mempunyai kawasan sekitar mempunyai kawasan yang agak luas dan juga mempunyai 5 ladang besar di kawasan Hilir Perak. Kita tengok pada tahun 1948, syarikat perusahaan kelapa sawit seperti Merce Strain Plantation memohon untuk mendapatkan tanah seluas 1000 ekar untuk penanaman kelapa sawit di mungkin hutan melintang. Tanah tersebut sebelumnya merupakan rezerv untuk pengeluaran rotan sejak tahun 1910. Namun, ianya telah dialihkan fungsinya untuk pengeluaran balak. Meskipun permohonan ini mempengaruhi penempatan penduduk asli kawasan tersebut, mereka juga mendapat kebenaran untuk menggunakan tanah tersebut dalam tujuan penanaman kelapa sawit. Produk kelapa sawit ini juga dapat kita lihat ianya amat memiliki nilai komersial yang amat tinggi dan juga telah mendapat permintaan daripada pelbagai industri pembuatan, sehingga ianya memberikan hasil pulangan yang amat tinggi selama pemerintahan kolonial British di kawasan Hilir Perak. Baik, kita dah menyentuh berkaitan dengan era tradisional dan juga era kolonial. Kita tengok perubahan-perubahan yang berlaku selepas ataupun sebelum kedatangan British di kawasan daerah Hilir Perak. Sebenarnya saya ingin menceritakan tentang kesan perkembangan sosioekonomi yang berlaku di kawasan Hilir Perak sekitar tahun 1900 hingga 1957, yang mana kedatangan kolonial British ataupun yang telah membawa perubahan dalam sektor perkembangan sosioekonomi telah menyebabkan pelbagai kesan telah berlaku di kawasan Hilir Perak. Baik, pada ketika dahulu kita tengok antara kesan-kesan yang berlaku disebabkan wujudnya perkembangan sosioekonomi masyarakat Melayu di kawasan Hilir Perak. Yang pertamanya kita dapat lihat, ianya telah mewujudkan kemudahan landasan kereta api. Yang mana kita tengok antara kesan perkembangan sosioekonomi yang telah berlaku di kawasan Hilir Perak ini adalah telah menyebabkan wujudnya kawasan landasan kereta api. Landasan kereta api ini telah dibina bagi menghubungkan Taparut dan juga Teluk Anson. Yang mana landasan ini telah dibina bertujuan untuk menjalankan kegiatan ekonomi pihak British iaitu dalam ekspor biji timah dari Lembah Kinta ke pelabuhan Teluk Anson. Dalam pada itu, kawasan Ipoh dan juga Teluk Anson telah dihubungkan dengan jaringan landasan kereta api sekitar tahun 1910, yang mana telah memperlihatkan bahawa kemudahan ini dan juga pembangunan yang dibawa oleh pihak British sememangnya hanyalah bertujuan untuk memenuhi keperluan mereka saja, iaitu dalam tujuan untuk mengeksport biji timah ke kawasan mereka seperti ke Britain. Pembinaan kereta api ini juga telah dibina bukan sahaja untuk mengangkut biji timah, tetapi ianya juga dapat memberikan kemudahan kepada penduduk yang tinggal di kawasan pendalaman, yang mana perkhidmatan kereta api ini dapat memberikan banyak kemudahan kepada penduduk-penduduk di kawasan pendalaman dan dalam membawa hasil jualan mereka ke Teluk Anson sampai dapat membolehkan penduduk untuk membeli barangan keperluan. Selain daripada itu, kesan yang kedua yang kita dapat lihat ialah ianya telah mewujudkan satu kemudahan infrastruktur yang mana pada sebelum ini tidak dimiliki di kawasan sekitar Hilir Perak, yang mana perkembangan sosioekonomi ini telah mewujudkan perkembangan dan juga peningkatan terhadap kemudahan infrastruktur, terutamanya di kawasan Hilir Perak inilah, yang mana kita dapat lihat kemudahan infrastruktur ini dapat dilihat apabila pelabuhan Teluk Anson itu sendiri telah menjadi salah satu pelabuhan yang menjadi tumpuan kepada para pedagang. Pelabuhan Teluk Anson ini telah disenggahi oleh pelbagai kapal-kapal yang dikatakan bahawa pada tahun 1902 terdapat lebih 514 kapal telah berlabuh di kawasan pelabuhan Teluk Anson, dan ianya semakin meningkat sebanyak 640 kapal pada tahun berikutnya. Kewujudan pelabuhan biji timah di kawasan Hilir Perak ini telah menjadi saksi kepada kemasyhuran perdagangan yang dijalankan di Teluk Anson. Perdagangan yang dijalankan di Teluk Anson ini dapat dibagikan pada dua kategori iaitu pelabuhan domestik dan juga antarabangsa. Baik, kemudahan-kemudahan yang disediakan di sekitar ini dapat memenuhi keperluan pelagang. Antara kemudahannya adalah kemudahan yang disediakan adalah seperti pembinaan dermaga, jeti, kawasan penyimpanan barang serta mewujudkan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya yang berturap bagi memudahkan kenderaan untuk membawa barang dagangan. Selain daripada itu, kesan yang ketiga ini juga dapat dilihat daripada peningkatan sistem telekomunikasi di kawasan Hilir Perak ini, yang mana
kepentingan dalam sektor ekonomi British di kawasan Hilir Perak telah menyebabkan keperluan pihak British untuk menyediakan sebuah sistem telekomunikasi yang baik dalam menerusi pembinaan sistem rangkaian telegraf, yang mana telegraf ini merupakan salah satu alat telekomunikasi yang berperanan untuk menyampaikan suatu maklumat pada jarak yang jauh pada ketika itu. Aspek ekonomi dan juga pentadbiran telah mendorong British untuk membangunkan rangkaian telegraf ini dalam meningkatkan sistem telekomunikasi di kawasan Hilir Perak. Pada permulaannya, sistem telegraf ini hanya digunakan untuk urusan kolonial. Tetapi setelah wujudnya perkembangan dalam sektor ekonomi, rangkaian telegraf ini mula diperluaskan dalam memberikan tumpuan dalam sektor ekonomi tersebut. Pembinaan telegraf ini dibina di beberapa kawasan dan tidak terkecuali juga di kawasan Hilir Perak. Daripada itu, kesan yang terakhir yang saya dapat lihat ataupun daripada hasil kajian yang dapat dilihat adalah perkembangan sosioekonomi ini juga telah menyebabkan berlakunya peningkatan jumlah penduduk di kawasan sekitar Hilir Perak inilah, yang mana ianya memberikan kesan kepada berlakunya peningkatan jumlah penduduk di kawasan tersebut. Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi yang telah diperkenalkan oleh pihak British, iaitu tanaman-tanaman komersial seperti getah, kelapa sawit dan juga tebu apa semua, telah menyebabkan perkembangan dan juga peningkatan dalam jumlah penduduk, yang mana kita tengok wujudnya aktiviti pertanian, pelomongan biji timah yang diperkenalkan seperti ladang-ladang juga telah menyebabkan ramai penduduk telah berhijrah ke kawasan Hilir Perak ini. Hal ini kerana kita tengok pihak kolonial British telah membawa masuk ramai imigran dari India dan juga China untuk masuk dan ditempatkan di kawasan-kawasan kegiatan ekonomi mereka untuk dijadikan sebagai tenaga buruh. Imigran dari China ini ditempatkan di kawasan-kawasan pelomongan biji timah, manakala imigran China diletakkan di sekitar kawasan-kawasan pelombongan. Hal ini menyebabkan kita tengok berlakunya daripada tahun ke tahun selepas masuknya era perkembangan sosioekonomi yang dibawa oleh pihak British telah menyaksikan kawasan Hilir Perak ini semakin meningkat dari aspek peningkatan jumlah penduduknya. Selain daripada itu, saya menyentuh berkaitan imigran China dan India tadi, ianya juga telah menyebabkan satu lagi kesan, iaitu telah mewujudkan masyarakat majmuk di kawasan Hilir Perak, yang mana pendatang daripada luar telah masuk ke kawasan Hilir Perak ini dalam tujuan untuk bekerja di sektor-sektor ekonomi, dan mana kemasukan mereka ini telah disebabkan oleh peranan pihak British yang merupakan seperti Neil Dennison yang merupakan antara pegawai British. Beliau ini memainkan peranan dalam menggalakkan kemasukan pendatang luar ke kawasan Hilir Perak. Kewujudan masyarakat majmuk ini dilihat bermula apabila pihak British mula mengawal dan juga menguasai negeri-negeri Melayu termasuklah di kawasan Perak. Kewujudan masyarakat majmuk di Hilir Perak ini juga terjadi apabila kawasan ini mula mengalami perubahan dalam kegiatan pertaniannya apabila British memperkenalkan pertanian komersial di sekitar kawasan daerah Hilir Perak, yang mana telah menjadikan daerah Hilir Perak ini telah dikenali sebagai kawasan pertanian berbanding kawasan pelombongannya. Kita tengok pertaniannya lebih terkenal berbanding kawasan pelombongan. Baik, daripada itu kita dah tengok kesan. Baik, seterusnya kita tengok berkenaan tentang kepentingan perkembangan sosioekonomi di kawasan Hilir Perak ini, yang mana ianya perkembangan sosioekonomi di kawasan Hilir Perak ini telah membawa pelbagai kepentingan kepada kawasan tersebut dan juga kepada penduduk-penduduk sekitar, yang mana pembangunan sosioekonomi di kawasan Hilir Perak sememangnya telah membawa dan memberikan pelbagai kepentingan kepada masyarakat serta kepentingan kepada kawasan tersebut. Kedatangan kuasa British di negeri Perak telah menyaksikan bermulanya satu era baru bagi negeri tersebut, khususnya bagi kawasan di Hilir Perak. Kita tengok perkembangan dalam sosioekonomi telah mendatangkan kepentingan bagi kawasan di Hilir Perak, yang mana kita dapat melihat dengan wujudnya bandar-bandar baru seperti Bandar Teluk Anson yang merupakan salah satu bandar di dalam daerah Hilir Perak ini. Kita tengok semasa zaman era kolonial juga memperlihatkan kawasan di Hilir Perak ini mula dikenali sebagai sebuah kawasan pertanian. Kepentingan daripada aspek pembangunan sosioekonomi ini juga terutama dalam sektor pertanian secara komersial yang diperkenalkan oleh pihak British
telah memberikan sumbangan terhadap perolehan pendapatan di daerah Hilir Perak. Secara umumnya, pihak British telah mendatangkan kepentingan dalam memberikan kemudahan dan juga proses pengambil alihan dan juga pemilikan tanah oleh pemilik ladang bagi tujuan untuk membuka ladang tanaman komersial. Dalam pada itu, seterusnya, antara kepentingan yang dapat dilihat adalah yang dibawa daripada pembangunan sosio-ekonomi ini ialah ianya dapat memberikan pelbagai kemudahan kepada masyarakat dan juga kepada sektor ekonomi di kawasan tersebut. Yang mana sebagai mana yang kita tengok tadi, perkembangan sosio-ekonomi telah menyebabkan wujudnya pelbagai perubahan seperti infrastruktur dan juga pembangunan. Mana pembangunan sosio-ekonomi ini telah membawa kepada wujudnya kemudahan seperti pembinaan jalan raya dan sebagainya. Jalan-jalan raya ini yang dibuka oleh pihak British dalam menyediakan kemudahan jalan untuk aktiviti pemasaran kelapa ataupun kelapa sawit untuk aktiviti perdagangan. Ianya secara tidak langsung juga telah menyebabkan ianya dapat memudahkan penduduk-penduduk di kawasan tersebut dalam merasai dan menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada. Proses penambahbaikan sistem pengairan juga turut giat dilakukan, yang mana kita dapat tengok penambahan sistem pengairan di kawasan Hilir Perak ini kerana kawasannya yang agak berisiko kerana kedudukannya yang agak terdedah dan boleh mengakibatkan bencana banjir. Dalam pada itu, terdapat juga kemudahan lain yang disediakan seperti pembinaan sebuah jeti telah dibina berdekatan dengan Bangan Datoh Estate, yang mana pembinaan ini dapat memantapkan lagi aktiviti perdagangan dan juga memudahkan pengurusannya. Seterusnya, kepentingan yang ataupun impak yang kita dapat lihat yang dibawa masuk oleh pembangunan sosio-ekonomi ini ialah ianya dapat memberikan dan menyediakan pelbagai peluang pekerjaan kepada masyarakat. Seperti mana yang telah saya ceritakan tadi, pihak kolonial British telah memperkenalkan ataupun mengubah corak sistem pertanian masyarakat Melayu, yang mana pada era tradisional hanyalah melakukan aktiviti pertanian secara diri. Namun selepas kedatangan pihak British, mereka telah memperkenalkan sistem pertanian secara komersial dengan memperkenalkan pelbagai tanaman-tanaman baru. Yang mana penanaman komersial ini telah menjadi ataupun telah menyebabkan penduduk dapat merasai ataupun mengalami dapat merasai pelbagai kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan, yang mana secara amnya telah membangunkan ekonomi di kawasan tersebut. Pengenalan terhadap aktiviti pertanian dan juga pelombongan di sekitar kawasan Hilir Perak yang dilakukan oleh pihak British telah membuka ruang dan juga peluang kepada penduduk sekitar ataupun di seluruh kawasan Hilir Perak untuk bekerja, yang mana pada sebelum ini mungkin di kawasan tersebut kurangnya sektor pekerjaan yang boleh dimasuki oleh penduduk tempatan. Namun setelah adanya pelbagai tanaman komersial dan juga kawasan-kawasan pelombongan, ianya dapat membuka dan mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk Melayu di kawasan Hilir Perak. Akhir sekali, kita tengok kepentingan pembangunan sosio-ekonomi ini juga dapat menyumbang dalam mewujudkan dan juga menggalakkan perkembangan dan juga pertumbuhan industri hiliran, yang mana pembangunan pelandangan komersial yang diperkenalkan oleh pihak British telah menggalakkan pertumbuhan dan juga pembangunan industri-industri lain di kawasan Hilir Perak, yang mana industri-industri lain ini juga memerlukan bekalan tanaman dan juga tanaman-tanaman dalam sektor pelandangan komersial ini. Misalnya petanaman getah yang giat dijalankan di kawasan Hilir Perak. Ianya amat penting dalam memberikan pengaruh dan juga sumbangannya dalam mempengaruhi peningkatan terhadap permintaan bekalan getah dalam membangunkan lagi industri-industri lain di sekitar kawasan tersebut. Baik, secara kesimpulannya, pembangunan sosio-ekonomi masyarakat di kawasan Hilir Perak ini dilihat bermula daripada perubahan yang dibawa oleh pihak kolonial British dalam kegiatan ekonomi masyarakat Melayu, yang mana pada zaman tradisional dan mula menunjukkan kemajuan dan juga berkembang semasa era kolonial British. Pembangunan sosio-ekonomi masyarakat Melayu dilihat mula berubah ke arah yang lebih maju dan juga moden, dan ianya juga secara tidak langsung telah memberikan pelbagai perubahan dan juga kesan kepada masyarakat di kawasan Hilir Perak. Perubahan sosio-ekonomi ini dapat dilihat apabila pada awalnya masyarakat Melayu hanya menjalankan kegiatan ekonomi secara diri. Namun pada zaman kolonial British, masyarakat mula berubah dan cuba melakukan perubahan dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara komersial, yang mana ianya telah diperkenalkan oleh pihak British tadi.
Hal ini berlaku kerana pihak British telah banyak melakukan perubahan dalam aktiviti ekonomi masyarakat di Hilir Perak. Dengan berkembangnya sektor ekonomi pelombongan, ianya membawa kepada wujudnya pula kawasan kegiatan perdagangan di sekitar kawasan pelabuhan Teluk Anson dan wujudnya pelbagai kemudahan infrastruktur. Dapat dilihat secara ringkasnya, dalam menyentuh tentang sosio-ekonomi masyarakat Melayu di Hilir Perak ini, ianya mempunyai satu sejarah yang amat panjang dalam melihat segala bentuk perubahan sosio-ekonomi masyarakat dan juga kesannya kepada masyarakat Melayu. Pihak British telah menjadi teras utama kepada permulaan kemajuan sosio-ekonomi yang telah dicapai oleh masyarakat dalam membawa perkembangan di daerah Hilir Perak sehingga hari ini. Baik, sekian saja video pembentangan saya berkaitan tajuk sosio-ekonomi masyarakat Melayu di Hilir Perak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.